Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita dipertemukan sekali lagi secara maya bersama Ustaz Rohisham Abidin dalam Stadium Online Pendidikan Islam. Kaifalukum Bapak Abang semua, Abang Kakak-kakak yang dikasihi sekalian. Moga-moga dalam keadaan yang sihat wal afiat insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak atas kesudian Abang Kakak-kakak, dan mungkin bersama dengan kita juga Ustaz-Ustazah, mungkin bersama dengan kita juga ayah-ayah, ibu-ibu, untuk bersama-sama kita berkongsi ilmu secara maya pada kali ini. Okey, kita akan teruskan pengajian kita dalam pelajaran 25 bagi tingkatan 1, tajuk Era Masyarakat Jahiliyah. Pelajaran 25, Era Masyarakat Jahiliyah. Jom kita mulakan. Yang pertama, seperti biasa, kita duduk dengan tertib dan tenang, dalam keadaan yang paling selesa, paling sesuai untuk kita memperolehi ilmu. Dan jom kita mulakan dengan membaca Al-Quran, Al-Fatihah, dan selawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kita terus dengan doa pendengar hati. Moga-moga Allah memudahkan urusan pelajaran kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alna hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Buku teks utamanya duduk depan abang-abang kakak-kakak. Buku teks, nota, mungkin bersama dengan abang kakak juga, pensil kertas dan alatan-alatan lain yang sesuai untuk pelajaran pada hari ini. Dan ikhlaskan hati untuk belajar. Fokus kita bagi pelajaran pada hari ini dalam bidang sirah. Bidang sirah, buku teks muka surat 151 hingga 153. Pelajaran 25, Era Masyarakat Jahiliyah tingkatan 1. Dah ready? Dah sedia? Jom kita terus. Untuk yang pertama, maksud jahiliyah. Biasa dengar perkataan jahiliyah. Ada yang mengangguk tu, ada yang menjawab ya, dan ada yang jawab macam tak pernah je. Kan? Jadi pada hari ni kita akan telusuri maksud jahiliyah terlebih dahulu. Kalau biasa kita dengar tu, jangan nak jadi jahil sangat, orang nak kata kan, jangan jadi jahil sangat. Jahiliyah tu samalah, makna yang sama, cuma penggunaan perkataan itu yang bersesuaian dengan ayat. Okey, kita pergi dulu dengan maksud jahiliyah. Dari maksud jahiliyah ini, yang mana perkataan berasal daripada perkataan Arab, dan jahiliyah ni adalah perkataan Arab asalnya, iaitu jahala. Jahala, jim ha lam, jahala, yang bermaksud tak tahu, bodoh atau jahil. Dan dalam bahasa Melayu juga disebut jahil. Jahil ni apa? Bodoh. Bodoh ni apa? Tak tahu, tak reti, tak tahu. Itu maksudnya jahil ataupun jahiliyah. Okey, jadi kita tahu dah maksud jahiliyah. Kemudian kita tengok dalam surah Al-Ahzab, yang mana perkataan jahiliyah ini digunakan dalam Al-Quran melalui firman Allah Subhanahu Wa Taala. Surah Al-Ahzab ayat yang ke-33, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa qarana fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, ila al-akhir al-ayah, sampailah ke penghujung ayat. Surah Al-Ahzab ayat 33, Allah sebutkan,
dan hendaklah kamu tinggal di rumah kamu, dan janganlah kamu mendedahkan diri seperti yang dilakukan oleh orang jahiliyah pada zaman dahulu. Dan daripada ayat ini jelaslah kepada kita Allah juga menggunakan perkataan jahiliyah kepada masyarakat tertentu pada zaman dahulu. Maknanya bukan kita nak kata orang tu dia tak tahu sahaja disebabkan ketidaktahuan dia, tak. Akan tetapi Allah gelarkan kepada orang tersebut ataupun masyarakat tersebut dengan jahiliyah. Okey. Kemudian kita tengok seterusnya kejahilan masyarakat Arab. Ketika itu bukan bermaksud mereka tidak berilmu. Maknanya orang-orang Arab waktu tu yang digelar sebagai jahiliyah bukan bermaksud orang Arab ni tak pandai ataupun bodoh ataupun tak tahu. Bahkan namun begitu dan juga mereka ini sebenarnya adalah masyarakat yang mempunyai kepakaran, kehebatan, terutamanya dalam bersyair dan berqasidah. Maknanya mereka ini mempunyai lantunan, baik-baik kata, susunan perkataan yang cantik yang dinamakan syair. Kemudian boleh berqasidah, bernasyid dan sebagainya. Maknanya mereka ini masyarakat Arab pada waktu tersebut adalah masyarakat yang berpengetahuan. Namun begitu, yang dimaksudkan sebagai jahil adalah jahil dari sudut akidah dan akhlak, bukan di sudut ilmu semata-mata. Akan tetapi mereka ini digelar jahil ataupun masyarakat jahiliyah kerana kejahilan mereka, kebodohan mereka dalam sudut akidah dan akhlak. Dapat setakat tu? Cantik. Kita teruskan lagi dengan pembahagian dua jahil itu tadi, iaitu yang pertama jahil akidah. Maknanya akidah ni apa? Pegangan. Pegangan mereka di sudut kepercayaan, kefahaman mereka pada agama. Mereka menganut ajaran agama, ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam, tetapi mencampur adukkan dengan penyembahan berhala, amalan sihir dan khurafat. Maknanya mereka ini dari sudut pegangan mereka ada agama. Mereka menganut agama Hanif ataupun agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Namun begitu, disebabkan kejahilan mereka mencampur adukkan agama dengan penyembahan berhala. Mereka melakukan amalan sihir dan melakukan khurafat. Di sudut akidah mereka ada jahil. Kemudian di sudut akhlak juga mereka jahil. Apa yang dikatakan jahil akhlak? Mereka banyak melakukan perilaku buruk seperti mereka menindas perempuan dan hamba, berjudi serta minum arak. Maknanya orang Arab waktu tersebut melakukan perilaku yang tidak menggambarkan masyarakat yang bertamadun. Mereka melakukan perilaku yang tidak baik, yang tidak menunjukkan bahawa mereka ini berpengetahuan dan berilmu. Okey. Jadi di sudut dua, akhlak dan akidah ataupun akidah dan akhlak, menunjukkan mereka ini layak digelar sebagai masyarakat jahiliyah. Kemudian nombor dua, masyarakat Arab sebelum kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari segi akidah. Kita nak tengok sebelum Nabi dilantik menjadi rasul ataupun sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masyarakat Arab ini dari sudut akidah mereka bagaimana? Bagaimana pegangan mereka? Masyarakat Arab sebelum kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganut banyak agama dan ajaran. Antaranya apa bangka iaitu agama Yahudi. Bisa dengar agama Yahudi?
biasa. Dan sinonim agama Yahudi dengan Israel lah, negara Israel, kan. Namun begitu, ni kita nak perincikan sedikit tentang agama Yahudi yang dianuti oleh masyarakat Arab sebelum kerasulan Nabi SAW. Agama Yahudi ialah agama samawi, agama langit, disebut sebagai agama langit, agama yang sememangnya orang kata apa, datangnya daripada Nabi, datang daripada Rasul, datang daripada utusan Allah yang namun begitu, sebenarnya agama Yahudi ni adalah asalnya agama samawi yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Namun begitu diubah suai, modified oleh pengikutnya ataupun penganutnya, mengikut keinginan para penganutnya. Maknanya penganutnya ni modified untuk memudahkan depa, ikut suka mereka. Macam tu lah ayat lebih kurang, ikut suka mereka. Mereka ni buat apa ni? Orang Yahudi ni, mereka banyak memfitnah para nabi dan menolak ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka datang dari Palestin. Orang Yahudi yang datang daripada Palestin ke Mekah, mereka masih lagi menganut agama Yahudi sebelum Nabi dilantik menjadi Rasul. Kemudian yang kedua, agama Nasrani. Agama Nasrani juga adalah agama samawi yang diubah suai daripada ajaran Nabi Isa alaihi salam. Kalau Yahudi datang daripada Nabi Musa, Bani Israel. Okey. Kemudian Nasrani datang daripada ajaran Nabi Isa, akan tetapi diubah suai. Kalau macam sekarang ini, agama Nasrani dikenal sebagai agama Kristian. Mereka mempercayai Nabi Isa alaihi salam sebagai anak Tuhan. Dalam kepercayaan agama Kristian, mereka mempercayai bahawa Nabi Isa alaihi salam ataupun pada mereka disebut sebagai Jesus, sebagai anak Tuhan. Dan mereka datang dari Habsyah dan Rum. Abrahah, raja Nasrani, yang mana Raja Abrahah ni membina tempat ibadah baru di Yaman untuk menyaingi populariti Kaabah di Mekah. Namun gagal dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bisa dengar kisah ini? Semestinya biasa dengar kerana Allah telah merakamkan peristiwa ini dalam surah Al-Fil. Alam tarun kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Yang mana Abrahah dan para tenteranya, tentera bergajah, datang ke Mekah untuk menghancurkan Kaabah. Sebab jealous dengan sambutan yang diberikan oleh masyarakat Arab pada waktu tersebut yang lebih suka menunaikan haji di Mekah. Jadi Abrahah ni jealous ni, tak boleh jadi kita buat satu Kaabah baru di Yaman. Tapi orang tak pi. Jadi dia pun apa lagi? Pergi serang Mekah, pergi nak runtuhkan Kaabah. Namun begitu Allah hantar burung ababil, kan, bawa batu daripada neraka dan melontarkan kepada tentera bergajah. Dan Allah sebutkan dalam surah Al-Fil, mereka terbakar, mereka hancur seperti mana terbakarnya, hancurnya daun-daun kering yang terbakar. Masya Allah. Jadi ini agama Nasrani. Kemudian kita tengok pada kepercayaan Majusi. Kepercayaan Majusi ialah kepercayaan yang dianuti oleh golongan penyembah api. Majusi ni golongan penyembah api. Yang mana Ustaz baca ada sumber bacaan yang mengatakan bahawa golongan Majusi ini muncul daripada golongan yang menyaksikan peristiwa Nabi Ibrahim alaihi salam yang dibakar dalam unggun api yang besar. Namun begitu, Nabi Ibrahim tidak terbakar walau seinci pun pada kulitnya. Jadi agama saksi yang menyaksikan peristiwa tersebut, dia melihat bahawa api ini adalah satu kuasa yang luar biasa, maka mereka menyembah api. Namun begitu, pada malam kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, api yang disembah oleh penganut Majusi di Parsi telah padam.
Api tersebut tidak pernah padam selama 1000 tahun sebelum kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya salah satu keajaiban yang berlaku semasa kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitulah api daripada penyembahan golongan Majusi ini telah terpadam, yang mana api tersebut tidak pernah terpadam walaupun satu saat selama 1000 tahun. Namun begitu bila kelahiran Nabi, api tersebut padam. Kemudian kita tengok pada kepercayaan animisme. Animisme ialah kepercayaan bahawa setiap benda mempunyai roh dan semangat. Ini kepercayaan. Mereka percaya orang Arab Yahudi, masyarakat Arab ini, mereka percaya setiap benda, setiap yang ada atas bumi, atas dunia ni, semua ada roh, ada semangat. Oleh itu penganut kepercayaan ini menyembah alam seperti matahari, bintang dan pokok. Maknanya ada yang nampak kata benda tu ada spirit ataupun ada semangat, nampak ada kuasa, ada power sikit, disembah duk percaya benda-benda pada roh dan semangat ini. Jadi kepercayaan animisme. Kemudian ada juga yang menganut agama Hanif. Yang inilah kita nak sebut bahawa agama Hanif adalah agama yang dianuti oleh majoriti masyarakat Arab pada waktu tersebut. Majoriti masyarakat Arab mereka menganut agama Hanif. Hanif ni apa maksudnya? Lurus, agama yang lurus. Dan agama Hanif ialah agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Agama ini agama samawi, sama seperti agama Islam. Agama langit lah, agama yang original, yang mana Allah turunkan wahyu kepada Rasul, yakni Nabi Ibrahim alaihi salam. Sama dengan agama Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktinya dapat dilihat pada ciri-ciri kepercayaan agama Hanif yang sama dengan Islam. Seperti, maknanya agama Hanif dan agama Islam ni ada persamaan. Contoh, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang satu. Kemudian percaya pada hari kebangkitan dan hidup sesudah mati. Kemudian percaya kepada dosa dan pahala. Ini antara persamaan agama Hanif dan agama Islam. Ajaran agama Hanif yang diteruskan amalannya dalam syariat Islam adalah seperti ibadah korban, ibadah haji dan umrah. Dan ibadah korban, haji dan umrah ini adalah asalnya pada waktu zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Okey. Kemudian kita tengok pada agama penyembah berhala. Yang ni juga adalah salah satu agama yang dianuti oleh masyarakat Arab sebelum kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agama ini mula diperkenalkan oleh Amru bin Amir bin Luhai. Siapa dia? Pemimpin Khuza'ah, Bani Khuza'ah, satu kabilah dalam masyarakat Arab pada waktu tersebut, yang bernama Amru bin Amir bin Luhai. Beliau menemukan ajaran tersebut dari negeri Syam. Dia pergi ke negeri Syam lalu membawa berhala bernama Hubal. Berhala tu bernama Hubal ke Mekah dan meletakkannya di dalam Kaabah. Sebelum tu nak tanya, berhala ni macam mana? Berhala ni macam mana? Berhala ni patung yang disembah, itu namanya berhala. Patung yang disembah namanya berhala. Kemudian dia memerintahkan seluruh penduduk Mekah supaya menyembah berhala tersebut. Agama ini dicampur adukkan dengan agama Hanif sehingga muncul sebagai agama yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Agama Hanif adalah lebih kurang sama dengan agama Islam, yang ni percaya kepada Allah yang Esa, Tuhan yang satu. Namun begitu apabila datangnya penyembah berhala ini, orang-orang yang menganut agama Hanif, dalam masa yang sama dia lebih sembah berhala. Jadi dia telah melakukan satu amalan syirik kepada Allah. Agama penyembahan berhala ini disebarkan kepada seluruh orang Arab ketika musim haji. Orang Arab mai melakukan ibadah haji, waktu tu ramai. Jadi waktu inilah mereka ni menyebarkan agama penyembahan berhala ni.
ketika Mekah berjaya dibuka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu Fathul Mekah daripada oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sebanyak 360 berhala di sekitar Kaabah. Jadi semuanya dimusnahkan oleh baginda dan para sahabat. Jadi pada waktu tersebut, bila Nabi berjaya membuka Mekah, perkara pertama yang Nabi buat iaitu memusnahkan berhala yang berada di sekitar Kaabah. Okey, seterusnya masyarakat Arab sebelum kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari segi akhlak, tadi sudut akidah, sekarang kita tengok pada sudut akhlak. Masyarakat Arab jahiliah terkenal dengan perilaku buruk. Mereka juga mempunyai perilaku baik. Sebenarnya mereka ada yang baik dan kebanyakannya buruk. Macam tu. Perilaku baik tersebut diiktiraf sebagai akhlak mahmudah dalam Islam. Jadi kita nak tengok apakah perilaku buruk yang ada dalam masyarakat Arab dan juga akhlak baik yang juga ada dalam masyarakat Arab sebelum Nabi dilantik menjadi Rasul. Mereka, ni yang tengok buruk dulu, tengok buruk dulu. Berjudi, kemudian mereka minum arak, mereka melakukan penzinaan dan pelacuran, berleluasa tanpa batasan dan sebagainya. Mengamalkan bigami. Bigami ni apa kakak? Bigami ni adalah amalan beristerikan seorang isteri dan mempunyai isteri simpanan. Macam tu. Maknanya yang isteri pertama tu dia nikah sah. Yang kedua ni dia tak habaq dekat isteri yang pertama. Dia jadikan isteri yang kedua ni sebagai orang kata macam perempuan simpanan. Atau dalam bahasa kasar sikit ni panggil gundi ke macam tu. Gundi. Jadi amalkan bigami. Bigami ni adalah satu yang diharamkan dalam Islam. Okey, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, pewarisan harta hanya pada lelaki, perempuan tak dapat pewarisan harta. Mereka menindas golongan wanita. Kemudian membunuh anak perempuan, masya-Allah. Ini amalan yang dilakukan oleh segelintir masyarakat Arab pada waktu tersebut yang menganggap anak-anak perempuan ini mendatangkan sial kepada keluarga, mendatangkan nasib malang kepada keluarga, dan ada yang sanggup membunuh anak perempuan mereka. Masya-Allah, cukup tidak berperi kemanusiaan. Jadi sebab tu mereka layak digelar sebagai masyarakat jahiliah. Kemudian seterusnya mengamalkan tenung nasib. Mereka duk pergi buat percayaan khurafat, duk pergi percaya benda-benda yang tak realistik. Macam tu, duk pergi tenung nasib, duk pergi tengok ada lak tak ada lak. Macam tu. Dan yang seterusnya berperang kerana perkara yang kecil. Orang Arab ni pantang dicabang. Kira kalau orang cabang sikit tu kira nak angkat pedang. Dia kira nak pancung kepala. Benda kecil je, benda simple boleh settle, tapi dia jadi besar sampai berlaku perang. Ini amalan buruk yang ada dalam masyarakat Arab sebelum Nabi dilantik menjadi Rasul. Kemudian namun begitu mereka juga ada akhlak yang baik. Mereka ni menepati janji. Orang Arab ni menepati janji, berani, kuat dan pantang menyerah kalah. Ni orang Arab. Mereka ni cukup kuat. Badan mereka besar-besar. Mereka kalau sekali lawan, mereka tak akan menyerah. Lawan sampai ke orang kata titisan darah terakhir. Itu dia. Kemudian mereka juga dalam golongan orang yang menjaga kebersihan mulut dan kuku. Mereka jaga selalu bersugi. Mereka selalu potong kuku, bersih. Dan kita pun sebenarnya manusia seorang individu tu, apa yang Ustaz nampak lah, nak melihat tahap kebersihan seorang individu itu, terutamanya lihatlah pada kukunya. Lihatlah pada kukunya. Kalau kuku dia bersih, insya-Allah yang lain pun bersih. Macam tu. Kalau kuku hitam, ada set hitam, set biru, set pink dalam kuku tu kan, Allahu Akbar. Macam-macam lah kita boleh anggap dia tu, yang mana mungkin agak kurang menjaga kebersihan. Okey. Dan juga mulut, maksudnya gigi, mulut berbau ke tak berbau kat, contoh macam tu lah. Maknanya nak tengok orang tu bersih ke tak bersih. Indikator dia antaranya, bukan Ustaz kata tengok kalau kuku bersih dia bersih semua. Tak semestinya juga kan. Antara indikator.
Kemudian tidak mengahwini mereka yang ada pertalian darah. Adik abang mereka tak kahwin. Mereka cari orang jauh-jauh ataupun orang yang tak ada kaitan talian darah ni. Jadi mereka pun tahu juga bab-bab ni kan. Sebab agama Hanif juga adalah lebih kurang dengan agama Islam. Kemudian menghormati tetamu. Orang Arab sangat menghormati tetamu, taat pada pemimpin. Buktinya apa dia? Mereka ini ada kabilah, mereka ni ada puak. Mereka ni ada puak. Bila ada puak, mereka ada ketua. Bila ada ketua, mereka sangat taat pada ketua mereka. Jadi itu akhlak baik yang ada pada masyarakat Arab. Dan mereka menghormati bulan haram. Bulan haram ni bulan apa? Muharram, Safar, Zulkaidah, Zulhijjah. Ada 4 bulan: Muharram, Safar, Zulkaidah, Zulhijjah. Bulan haram ni bulan yang diharamkan untuk melakukan pertumpahan darah. Dan mereka sangat menghormati bulan tersebut. Sebab apa? Bulan-bulan tersebut adalah bulan waktu orang duk buat haji. Jadi depa tak boleh berperang pada bulan tersebut. Muharram, Safar, Zulkaidah, Zulhijjah. Zulkaidah waktu orang nak pergi, Zulhijjah orang duk buat haji. Kemudian Muharram orang dah balik daripada haji. Macam tu. Kemudian kita tengok pada pengutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada masyarakat jahiliah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan kepada masyarakat jahiliah kerana beberapa sebab, iaitu yang pertama, masyarakat jahiliah mempunyai nilai negatif. Ini kenapa Allah utuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada masyarakat Arab jahiliah. Yang pertama, mereka ini ada sifat negatif. Mereka suka berjudi, berzina, minum arak serta merendahkan martabat wanita. Selain itu, mereka juga mengamalkan khurafat dalam kehidupan. Masyarakat Arab jahiliah lebih mudah dilentur kerana mereka buta huruf. Maknanya mereka tak erti baca. Mereka ni tak tahu baca, tapi mereka pandai berkata-kata. Itu kelebihan mereka. Hal ini secara tidak langsung menjadi bukti kerasulan Nabi SAW, kerana baginda tidak pernah membaca atau mempelajari kitab agama Samawi dan ajaran agama purba. Maknanya bila orang kata agama Islam ni ciplak daripada agama yang lain, kita boleh sangkal melalui bukti Nabi Muhammad SAW adalah seorang ummi yang tidak tahu membaca, tidak tahu mengeja. Yang mana kalaulah Nabi ni pandai baca, pandai mengeja, maka orang akan kata Nabi ni belajar daripada kitab agama lain, kitab agama Samawi, bawa mai ke agama Islam. Jadi sebenarnya ini tidak berlaku. Jadi ini bukti bahawa Rasulullah SAW sebabnya diutuskan kepada masyarakat Arab jahiliah. Kemudian yang kedua, semenanjung Arab terletak di antara 4 kuasa besar dunia pada waktu itu, iaitu Rom, Parsi, Greek dan India. Kedudukan strategik ini menjadikan Islam mudah tersebar ke seluruh tamadun dunia dan pelbagai bangsa ketika itu. Kedudukan Arab pada waktu tersebut duduk di tengah-tengah. Rom, Parsi, Greek dan India ni duduk di tengah-tengah. Maknanya kalau orang mai berdagang, kita mudah, agama Islam mudah tersebar, sebab menjadi tumpuan dan tempat yang strategik pada waktu tersebut. Kemudian kita terus kepada kunci ilmu, yang mana kita nak cerita tentang sebab lain Rasulullah SAW diutuskan kepada masyarakat Arab, ialah adanya Kaabah yang dikunjungi untuk tujuan ibadah. 1. Kemudian keistimewaan bahasa dan budaya Arab, yang mana sangat sesuai untuk menyebarkan agama Islam melalui kesusasteraan, melalui kemudahan akhlak yang mudah dilentur kepada masyarakat Arab pada waktu tersebut. Budaya Arab ni dia macam walaupun kerah-kerah dia, walaupun tegah-tegah dia, tapi ada lembutnya. Itu sebabnya Nabi SAW diutuskan kepada masyarakat Arab dan yang seterusnya. Tamadun Islam berkembang kerana yang pertama, iman yang tinggi. Iman yang tinggi di kalangan para penganut agama Islam pada waktu tersebut. Budaya amal soleh di kalangan para sahabat. Ketinggian ilmu dan hikmah, perubahan yakni islah yang sesuai dengan zaman, jihad mempertahankan ketamadunan daripada serangan musuh.
Ini kenapa dikatakan tamadun Islam pada waktu tersebut berkembang dengan cepat dan mudah diterima oleh masyarakat dunia pada waktu tersebut. Jadi sekadar ini sahaja perkongsian kita tentang pelajaran 25 era masyarakat jahiliah. Tingkatan 1 boleh dapat setakat tu, insya-Allah. Jadi secara umumnya, secara fokusnya dah kita tahu bahawa berkenaan dengan maksud jahiliah, lepas tu apa yang dilakukan oleh masyarakat jahiliah pada waktu tersebut, kemudian mereka ni jahil di sudut akidah dan akhlak tadi ni kan, kemudian kenapa Nabi diutuskan kepada masyarakat jahiliah dan banyak lagi. Okey, Ustaz doakan agar segalanya dipermudahkan oleh abang-abang kakak-kakak untuk belajar. Semoga beroleh manfaat dan kebaikan bersama. Jazakumullah khairan katsir. Minta ampun ada kekurangan sepanjang perkongsian kita pada hari ini. Kita jumpa lagi di lain acara, di lain slot, di lain rancangan. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Tapi sebelum Ustaz lupa, siapa yang belum like lagi, belum share, belum komen, bolehlah komen di bawah kan, untuk semayang Ustaz juga. Yang belum subscribe boleh subscribe. Okey, kita jumpa lagi. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi.